Okey, murid-murid, untuk episod kali ini kita juga dibantu oleh Cikgu Bukhari dari Sekolah Pendidikan Khas Selangor Shah Alam selaku juru bahasa isyarat kita. Hai Cikgu, terima kasih. Dan tanpa melengahkan masa lagi, jom kita bawakan ke studio Cikgu Aziz. Hai Cikgu. Hai. Apa khabar Cikgu? Terima kasih. Sihat. Sihat ya Cikgu? Okey, baiklah Cikgu. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran reka bentuk grafik digital, RGD. Tapi topik apakah yang akan kita fokus hari ini Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Chris. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan modul 5 penghasilan karya reka bentuk periklanan. Oh, pengiklanan. Okay. Dalam bahasa Inggerisnya adalah advertising. Advertising. Okey, faham. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada maksud periklanan. Yang ni adalah secara teori. Apa maksud periklanan tersebut? Periklanan adalah komunikasi melalui media yang dibayar oleh syarikat ataupun organisasi. Individu dengan menggunakan iklan yang dapat memberikan informasi kepada audien. Seterusnya, bentuk pesanan dia adalah produk perkhidmatan yang disampaikan melalui media percetakan ataupun elektronik. Dan seterusnya, kalau kita nak tengok periklanan itu, dia ada ciri dia. Kalau nak tahu, yang pertama bersifat terbuka, tidak peribadi, ringkas, kreatif dan menepati sasaran audiens atau pengguna. Okey, faham Cikgu. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada contoh. Kita tengok gambar. So, gambar kalau sini kita tengok tujuan mempromosi itu adalah untuk nak menarik minat. Nak bagi tahu kepada pengguna. Kalau kita tengok yang pertama, gambar tersebut, kalau Chris, apa gambar yang pertama tu? Yang tu chocolate cookies. Okey, dia ini kita namakan dia adalah papan iklan ataupun billboard. Selalu ada dekat lebuh raya kan, kita boleh tengok. Okey. Nampak banyak juga. Okey, seterusnya iaitu poster. Poster yang berkaitan dengan hentikan pencemaran. Okey, yang terakhir sekali memandangkan lapar tak tengok gambar ni? Lapar, Cikgu. Okey. Ni iklan berkaitan dengan burger ataupun mempromosi produk makanan. Okey. Jadi yang pertama tadi billboard atau papan iklan, yang kedua poster. Yang ketiga iklan. Promosi untuk produk makanan. Promosi. Okey, faham. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan reka bentuk periklanan. Jadi kepentingan ini kalau kita tengok untuk slide yang ni ada 3. Kita tengok yang tulisan garis tu, maklumat mesti jelas, ringkas, mudah faham. Okey. Maksudnya kalau iklan tu kita senang faham, maknanya tu iklan tu terbaiklah. Okey. Dan yang kedua, apabila iklan ni wujud ataupun kita menghasilkan iklan, ia mudah untuk pengguna bandingkan antara iklan tersebut. Okey, contoh kalau kita tengok yang dua ni, yang pertama itu adalah gambar produk, kan? Okey, yang kedua gambar produk juga tetapi kereta. Okey, yang ketiga ni tadi gambaran tentang kualiti produk. Yang pertama kita tengok poster yang warna merah itu produk tentang apa, Chris? Yang tu makeup Cikgu, betul tak? Ya, betul. Skincare. Skincare. Okey, yang keduanya kita tengok lebih kepada warna putih iaitu mempromosi kereta. Iaitu gambaran tentang kualiti produk atau perkhidmatan kepada audiens. Okey. Seterusnya, kepentingan dia lagi yang nombor 4 iaitu reka bentuk periklanan mestilah kreatif. Mudah diingati. Nombor 5 menimbulkan keyakinan. Nombor 6 iaitu kepelbagaian media dan platform. Okey, sebelah tu boleh nampak tak Chris? Poster tentang apa tu? Pie tea. Pernah makan tak? Pernah Cikgu. Okey. Di Penang kan? Ya, Penang ada. Tapi kalau kita tengok asal dia adalah daripada Singapura. Yang ni adalah poster berkaitan makanan dan dalam masa yang sama kita mempromosi. Kita menyampaikan informasi kepada pengguna. Okey. Jadi kat sini kita tengok kepada perbandingan. Okey, perbandingan dekat sini kalau kita tengok media cetak dia ada 2. Satu media cetak, satu media elektronik. Okey, kalau kita tengok yang warna kuning itu, iaitu iklan tentang cara untuk menonton didik TV.
kan, iklan ni kan. Okey. Secara digital selalunya lah. Ya. Dan yang sebelah itu adalah Itu poster. cikgu? Ya, saya. Okey. Yang ni adalah poster secara digital juga, Okey. iaitu berkaitan nak menyampaikan macam nak bagi tahu bila waktu apa programnya kan. Okey. Jadi kita tengok kat situ kalau media cetak ni kelebihan dia bahan iklan disampaikan secara bercetak. Contoh surat khabar, majalah dan juga katalog, poster dan kad perniagaan. Okey, seterusnya bersifat statik. Bersifat statik ni maksudnya macam contoh ni, dia duduk di sini sahaja. Dia tak gerak? Dia tak gerak. Okey, Melainkan kalau faham. kita ambil dan kita gerakkan atau kita bagi kepada pengguna. Lepas tu, selepas itu iklan bersifat visual, gambaran. Iklan yang disampaikan kekal dan sukar untuk dikemaskini. Ialah bila kita dah cetak, kalau kita nak ubah, kita kena ulang cetak kembali. Betul. Okey, akhirnya yang terakhir iaitu maklumat terhad. Bila kita nak cetak yang kedua, kita ubah informasinya agak terhad. Okey. Cikgu, yang banting ni pun media cetak kan? Ya, ini media cetak. Okey. Cuma media bahan yang digunakan tu berbeza. Okey. Yang seterusnya media elektronik, bahan iklan disampaikan melalui peralatan elektronik. Okey. Iaitu melalui radio, televisyen, internet, papan iklan digital pun dah ada sekarang ni. LED billboard. Nampak. Okey, dan juga gadget lah seperti telefon, tab kan. Okey, bersifat dynamic, selalu gerak-gerak. Okey, dynamic itu maksudnya bergerak lah. Okey, interaktif, menarik minat. Okey, seterusnya bersifat audio visual. Bila iklan tu dia ada audio dan dia ada visual gambaran. Okey, iklan yang disampaikan mudah dikemaskini dan akhir sekali maklumat lebih banyak dan meluas. Senang untuk diperolehi. Mudahlah kata. Okey. Okey. Dah sampai kepada soalan. Oh, ada soalan? Okey. Okey, soalan dekat sini. Nyatakan dua jenis kaedah periklanan yang Chris dah pelajari. Okey. Baik, murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab. Okey. Okey, nyatakan dua jenis. Yang ni cikgu baru saja mengajar tadi. Ya, saya. Media cetak dan juga media elektronik. Betul Okey, tak? betul. Okey. So dua kaedah periklanan ini yang memang selalulah kita soalan ini memang kita akan tanya dan kalau murid dapat mengetahui, dapat faham bermakna dia faham apa ilmu yang disampaikan. Okey, yang kedua kita tengok pada soalan nombor 2, mengapakah media elektronik menjadi pilihan periklan pada hari ini kepada audien? Mengapa? Yang ni kebat sedikit. Okey. Saya rasa sebab lebih senang, lebih mudah diakses. Okey. Lagi ada apa? Tidak terhad, cikgu. Okey, betul. Tepat. So, ini adalah jawapan dia. Media elektronik menjadi pilihan periklan kerana mudah diakses, jimat dan mudah dibaca di mana-mana. Baik. Cikgu, jadi Chris ada dapat markah apa-apa tak? Boleh, alhamdulillah, cemerlang. Cemerlang. Okey, baiklah cikgu. Apa kata kita berehat sebentar boleh? Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Aziz untuk RGD Mendengar Atas Didik TV KPM.